Okay, salam sejahtera kepada semua. Okay, hari ini saya akan bincang tentang soalan-soalan yang kita pernah buat. Okay, so buat sekali lagi untuk ulang gaji untuk soalan 10. Harap ini boleh membantu anda buat ulang gaji. Okay, soalan 1, kalau kita tengok kalau soalan tu bagi kita ni. Okay, kalori. Okay, dia kalori kita rujuk kepada alloy. So teori yang kita kena tahu adalah alloy itu tahan karat. Okay, alloy itu lebih keras, lepas tu alloy lagi lebih cantik. Okay, dia lebih keras, lepas tu lebih cantik. So itu alloy. Satu lagi memang tahan, okay, tak karat atau dia tahan karat. Okay, yang kedua besi. Okay, besi adalah logam tulen, maka dia adalah lebih dia lebih lembut. Dia lembut, lepas tu okay, dia lembut, lepas tu dia kurang menarik, lepas tu dia cepat karat. So, untuk eksperimen macam ni, hipotesis dia kalau kita tengok gambar raja, okay, kalau kita tengok gambar raja, kita boleh katakan pintu bagar kalori tidak karat, manakala pintu bagar besi karat. Atau kita guna teori dia, kita terus buat apa? Alloy lebih tahan karat, manakala logam tulen tidak tahan karat. So, eksperimen kedua selain daripada karat, dia boleh guna kakis, iaitu dia rendam dalam asid. Lepas tu kita tengok siapa lebih cepat kakis. Okay, kita boleh rendam dalam asid. Contohnya samalah, kita letak paku tapi sini kita letak asid. Okay, contohnya asid hidroklorik ke. Lepas tu kita lepas 2 hari, 3 hari, kita tengok dia karat ke tak, kakis ke tak kakis. Okay, kita boleh buat eksperimen yang macam ni. So, untuk soalan ni, okay, hipotesis dia adalah macam tadi saya cakap, okay, kita boleh kata pintu bagar kalori tahan karat, manakala pintu bagar besi, okay, terus karat. Dia tak karat, tak tahan karat atau dia karat. Okay, tujuan dia mesti untuk mengkaji hubungan antara siapa. So, jenis paku. Okay, so untuk biasanya di bahagian bawah sini kita akan buat eksperimen dalam makmal. Okay, eksperimen dalam makmal, dan biasanya soalan tu dah bagi awak bahan. Dia ada bagi bahan, hints tu beberapa bahan, lepas tu satu alat tu tertinggal. So daripada hints tu kita sudah tahu, okay, so sini adalah tujuan dia untuk mengkaji hubungan antara jenis paku dengan ketahanan pengaratan. So daripada soalan tu, apa tujuan, kita boleh tentukan pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi adalah bahan yang kita guna sebelum eksperimen yang berbeza. So di sini kita guna apa? Jenis paku. Okay, mesti letak jenis, perkataan jenis tu wajib ada. Jenis paku. Okay, kalau tak nak yang macam ni, kita boleh guna balik bahan yang dibagi dalam soalan paku besi dan paku kalori. Okay, sama sahaja. Okay, paku besi dan paku kalori. Dan tu kena letak dan supaya jangan dibagi peluang untuk penanda tolak markah awak. Okay, pemboleh ubah bergerak baras, apa yang kita nak perhatikan, kita catat, iaitu keadaan baku, atau kita nak tengok ketahanan pengeratan. Okay, pemboleh ubah yang dimalahkan, so mana yang kita kena samakan adalah saiz paku atau isi padu larutan natrium klorida. Okay, natrium klorida ni adakah mesti guna, itu ikut soalan. Kalau soalan bagi kita larutan natrium klorida, kita guna larutan natrium klorida. Kalau soalan bagi kita air, kita guna air sahaja. Kalau soalan bagi asid, letaklah asid, okay? Ikut soalan. Tapi kalau soalan tak letak apakah larutan yang diberikan, kita gunalah yang ini, isi padu larutan klorida. Paling senang. Okay? Lepas tu vektor dia atau perkataan yang penting dia adalah isi padu. Okay, radas. Okay, paku besi biasalah paku kalori, larutan natrium hidroklorida, dan pekas. Mesti ingat wajib ada pekas. Soalan setiap eksperimen ada pekas. Tabung uji ke, beaker ke, plastik ke, atau yang lain-lain. So gunalah yang paling sesuai. Untuk eksperimen ni adalah tabung uji. So prosedur, okay, so kalau melibatkan cecair, ingat kalau melibatkan cecair larutan, so kita perlu buat apa? Sukat dan tuang. So untuk tabung uji kita 5 cm padu lah. Kalau tak nak guna 5 cm padu, kita boleh guna apa? 2/3 penuh, separuh penuh, dan seterusnya selebihnya. Okay, di sini kita ada berapa tabung uji? Kita ada 2 tabung uji. So kita boleh kata sukat dan tuang 5 cm padu larutan natrium klorida ke dalam 2 tabung uji yang berlainan, berbeza. Okay, atau ada orang dia tulis apa? Tabung uji A, tabung uji B. Tabung uji pertama, tabung uji
2. Yang penting menunjukkan dia adalah 2 tabung uji. Okey, seterusnya saya pasangkan seterusnya dah ada larutan, so kita masukkanlah paku besi dan paku kenduri. So ingat dia punya kata kerja mesti ke depan. Okey, kata kerja mesti kat depan. Masukkan paku besi dan paku kenduri ke dalam 2 tabung uji yang berbeza. Jangan kata masuk ke dalam tabung uji aja. Sebab mungkin kita faham dua-dua paku ni masuk dalam satu tabung uji. So kena yang berbeza. Tapi kalau tadi awak guna tabung uji A dengan B, selamatlah. Masukkan paku besi ke dalam tabung uji A, manakala paku kenduri ke dalam tabung uji B. Okay, seterusnya dibiarkan beberapa hari. Okey, dua-dua barulah kita rekodkan. Perhatikan dan rekodkan perubahan pada paku. So apa yang kita nak tengok kan, keadaan paku boleh tulis. Rekodkan perubahan keadaan paku. Kalau kita nak tengok apa lagi, paku aja lah. Apa lagi nak tengok. Okay, so kita tulis perhatikan dan rekodkan perubahan pada paku atau perubahan keadaan paku. So lepas tu kita buat satu jadual. Jadual ni dah senang lah. So kita letak jenis paku di sebelah kiri. Okay, pemerhatian yang kita nak tulis adalah pengaratan paku. Okay, ada juga yang tulis apa, keadaan paku kan. Ikut awak punya pemboleh ubah bergerak balas. So kalau awak kata nak tengok dia keadaan paku, tulislah keadaan paku. Okay, ada orang nak tengok warna paku, tulislah warna paku. Sebab kita nak tengok warna paku dia tak berubah ke berubah. Tapi tidak digalakkan lah guna benda yang pelik-pelik. Just guna yang paling biasa, keadaan paku. Okay, paku besi, paku kenduri. Jawapan tidak perlu tulis di dalam. Tinggalkan. Okay, ini adalah gambar raja untuk membantu awak ingat bagaimana kita buat prosedur. So nampak dia punya ni sampai mana dah hampir penuh kan. Boleh kita kata sampai 2/3 penuh. Okay. Okay, so selesai untuk yang eksperimen pertama, alloy dengan logam tulinnya. So ingat mesti guna perkataan logam tulin. Okay, alloy dengan logam tulin. Okay, kalau dia tanya kakis, kita guna eksperimen yang sama, tapi kita masukkan dalam asid, tuang asid ke dalam tu. So dapatkan pemerhatian pun sama. Okay, so eksperimen kedua, kita tengok apa dia, gambar raja. Ini pokok besar, ini besar, ini pokok kecil. Bunga dia satu besar, satu kecil. So kita nak tengok apa? Sebenarnya kita nak tengok kehadiran apa? Nutrien membantu untuk pertumbuhan tumbuhan. Okey? Pertumbuhan. So ada nutrien dia lebih sihat, kurang nutrien dia kurang sihatlah. Pertumbuhan dia lebih baik, pertumbuhan dia kurang baik. So kita kata lebih baik atau kurang baik. Lebih baik atau kurang baik. Jangan guna lagi perkataan sihat tak sihat. Itu sangat subjektif. Okay. Atau kita boleh pergi buat apa dia punya ukuran. Ukuran panjang akar dia. Okey, ini akar panjang dia lebih panjang. Pun boleh pemanjangan akar. Okay. Ikut apa yang awak nak uji. Okay. Yang penting kita untuk membezakan, satu adalah pertumbuhan lebih baik, satu adalah pertumbuhan kurang baik. Okay, hipotesis, ingat macam saya cakap, kalau boleh ingat, guna ajalah. Orkid memerlukan nutrisi lengkap untuk pertumbuhan sihat. Okay, tapi kalau kita tak boleh, boleh guna juga orkid pokok orkid P yang menggunakan baja yang ada fosforus. Okay, dia lebih sihat. Manakala pokok orkid Q yang tanpa baja fosforus, dia adalah kurang sihat, pertumbuhan yang sihat. Okay, so tujuan sama macam tadi kita cakap, tujuan mesti menggunakan apa dia? Menggaji hubungan antara. So sekarang kita nak gaji apa? Jenis larutan kultur. Lepas tu yang kedua kita nak tengok apa? Pertumbuhan anak benih jagung. Kenapa pertumbuhan anak? Ni soalan bagi anak benih jagung Kalau dia bagi anak benih tumbuhan lain, gunalah anak tumbuhan lain, anak benih tumbuhan lain. Ini saya ambil soalan percubaan negeri mana saya lupa dah. Okay, dia bagi anak benih jagung. Biasanya soalan akan bagi kita bahan dengan radas. So rujuk. Okay, saya cuma tak tuntut soalan yang lengkap saja. Okay, so untuk menggaji hubungan antara jenis larutan kultur dengan pertumbuhan anak benih jagung. Boleh juga awak kata untuk menggaji kehubungan antara kehadiran nutrien lengkap dengan pertumbuhan anak benih jagung pun boleh. So di sini kita gunakan pemboleh ubah manipulasi jenis larutan sebab kita nak guna larutan kenok lengkap dengan larutan kultur kenok tanpa fosforus. Okay, pemboleh ubah bergerak baras, kita nak tengok apa? Pertumbuhan anak benih jagung.
Okay, kita nak tengok pertumbuhan dia lebih sihat ke kurang sihat. Okay, yang kedua adalah kalau kita tak nak guna pertumbuhan, kita boleh ukur panjang akar kan. So kita boleh kata panjang akar anak benih. Pemulai ubah timalakan, biasalah jenis, perkataan jenis tu wajib ada. Jenis anak benih jagung, mesti samalah. Okay, radas tambahan dia memang dah bagi kita. So kita ni aja tertinggal. Dia tak bagi ini pun bekas, tak ada. So kita tambah bekas saja. Yang lain tu salin balik aja. Anak benih jagung, larutan kultur kenok lengkap, larutan kultur bahasa Melayu lah, bahasa Inggeris kultur lah. Kultur kenok tanpa fosforus, kertas hitam, okay, dan tabung uji. Okay, so melibatkan larutan, ingat balik kalau melibatkan larutan, sukat dan tuang. Okay, sukat dan tuang 5 cm padu larutan kultur kenok lengkap ke dalam tabung uji. Okay, kalau awak nak bagi 2 tabung uji terus, tak boleh sebab ini menggunakan larutan yang berbeza. So satu-satu kita buat. Okay, masukkan anak benih jagung. So kata kerja juga, masukkan. Lepas masukkan, kita balutkan tabung uji itu dengan kertas hitam. Okay, just kita nak mengelakkan pertumbuhan alga di bahagian tabung uji tu. Sebab ada larutan. Nanti alga pula yang tumbuh sihat. Okay, yang keempat, okay, kita ulangi langkah. Ulangi kenapa? Sebab kita nak gunakan larutan yang kedua. Kenok tanpa fosforus. Sebab dua-dua tabung uji kita kena dibiarkan bersama. Jangan dibiarkan seminggu baru awak nak ulangi, dah lambat. Okay. So yang keenam, kita rekodkan apa dia? Perubahan pada anak benih jagung. So perubahan. Apa perubahan yang nak tengok? Kalau nak tulis perkataan boleh tak? Perubahan apa yang awak nak tengok? Okay, katakan nak tengok pertumbuhan. Tulislah pertumbuhan pada anak benih. Okay, kalau tak nak tengok panjang akar. Tulislah panjang akar. Okay, rekodkan panjang akar anak benih jagung. Okay, ikut pemboleh ubah bergerak baras yang awak nak tengok. Perubahan apa. Okay, dalam jadual, dah jadi senang lah. Jadual jenis larutan, kenok lengkap, kenok tanpa fosforus dengan pertumbuhan anak benih jagung. Okay, kalau kita kata panjang akar benih jagung, mesti ada unit sentimeter. Jangan tinggalkan unit. Okay, so di sini teori dia adalah kehadiran nutrien atau nutrisi, okay, membantu tumbuhan lebih sihat. Okay, itu teori dia. So biasanya untuk soalan 10 ni memang jawapan dah ada di soalan. So menggunakan perkataan yang sesuai. Lepas kita siap, kita semak semula adakah bahasa yang kita guna tu lebih tepat. Apa tak kata kerja tertinggal ke atau imbuhan yang salah ke. Okay, betulkan saja supaya maksud ayat tu tidak lari. Okay, seterusnya soalan yang ketiga, ini kasut. Okay, dia kata satu kasut dia pada musim tengkujuh dia ada tombok kelabu. Okay, maksudnya adalah kalau tengkujuh tu maksudnya lembap. Okay, yang tombok kelabu tu kulat. So dia nak kaji kedua-dua ni aja. Lembap ada kulat. Okay, kering tak ada kulat. Okay, maksudnya kulat bertumbuh sihat. Membiak aktif dalam keadaan lembap. So kita punya hipotesis, kita boleh kata mikroorganisma membiak aktif dalam keadaan lembap. Okay, kalau tak ingat kulat, tulislah mikroorganisma. Kalau tahu kulat, tulislah kulat. Takut awak tengok salah sebab ada eksperimen yang guna bakteria. Bakteria tak ada kulat, tak ada tombok ni. Okay, tombok-tombok ni memang kulat. Ni panggil kulat. Kulat ni pada kulit, pada roti, pada kain. Itu kulat. Okay, so hipotesis. Biasalah ikut soalan tu, kalau kita tengok dia kata kasut, kita gunalah perkataan kasut. Kasut yang disimpan dalam amari pada musim tengkujuh dijangkiti kulat berbanding kasut yang disimpan pada musim panas. So ini disalin daripada soalan. Kita salin aja soalan. Susun balik, lepas tu awak check betul tak dia cakap kasut ada, tengkujuh ada, kulat ada. Lepas tu kasut musim panas tak ada. Okay, so itu dah lengkap. Kalau ikut teori, ayat dia jadi lebih pendek. Mikroorganisma membiak aktif dalam keadaan lembap. Okay, tujuan. So untuk mengkaji kesan. Ini kita boleh kata kesan. Kalau tak nak kesan, nak kaji apa? Hubungan antara. Boleh tak? Boleh. Okay, untuk mengkaji hubungan antara kelembapan roti terhadap pertumbuhan mikroorganisma kulat. Boleh tak? Boleh. Okay, nak mengkaji kesan kelembapan roti terhadap pertumbuhan mikroorganisma? Boleh. Okay, ingat kita ada guna. Boleh guna kesan, boleh guna hubungan antara. Ikut mana bahasa yang awak ingat.
Okey, so pemboleh ubah yang dimanipulasikan kelembapan roti. Atau awak tulis roti lembap dan roti kering. Ikut soalan, apa dia bagi, kita salin. Kalau tak ingat perkataan yang sesuai, kelembapan, maka tulislah roti lembap dan roti kering. Lepas tu pertumbuhan mikroorganisma. Jenis roti. Kalau tak nak pertumbuhan, boleh tulis apa? Bilangan tompok mikroorganisma. Sebab kita nak tengok berapa banyak. Banyak ke sikit. Pemboleh ubah yang dimalahkan, jenis tu kena adalah jenis roti atau jenis plastik. So, semua radas bahan dah diberi oleh soalan. Roti lembab, roti kering dan plastik. Semua dah diberi. Yang tak diberi adalah yang belakang ajalah, penyempit dengan kotak. Yang pertama, prosedur. Masukkan roti lembab ke dalam plastik menggunakan penyempit. Mesti guna penyempit tak nak guna tangan. Sebab kita tak nak kita punya tangan mencemarkan roti tersebut. Sebab kita nak cek roti dengan roti lembab, roti kering aja. Yang kedua, simpan plastik di dalam kotak. Kita elakkan cahaya. Kita nak kontrol satu faktor saja. Yang ketiga, biarkan beberapa hari, 3 hari ke 4 hari ke. Perhatikan dan rekod bilangan tombok mikroorganisma. Senang aja kan. Jadual kita buat kelembapan roti, roti lembab, roti kering, pertumbuhan mikroorganisma. Kalau awak guna bilangan, tulislah bilangan tombok mikroorganisma. Ini adalah gambar raja. Roti kering masuk dalam plastik, roti lembab masuk dalam plastik dengan penyempit, masuk dalam kotak hitam, dibiarkan 3 hari. Lepas tu kita tengok yang ada tombok-tombok hitam, maksudnya kulat dah bertumbuk. So maksudnya kulat lebih membiak aktif dalam keadaan lembab. So untuk soalan ni, so baca kertas tu saya dah bagi, sila baca, just buat ulang kaji. Yang keempat, ini adalah berkaitan dengan cermin mata. Cermin mata bekantan jempung tebal, mempunyai jarak fokus yang pendek. Manakala cermin mata bekantan jempung nipis, jarak fokus dia panjang. Kita salin je soalan. So, ketebalan kancah jempung bertambah, jarak fokus berkurang. Kita ikut. Inilah cara buat eksperimen. Kita guna kantar nipis, lepas tu adjustkan screen sehingga dah dapat image yang betul. Lepas tu kita ukur jarak antara pemegang kantar dengan skrin putih. Lepas tu gunalah kantar yang lebih besar. Lepas tu kita adjust lagi skrin, dapatkan titik fokus dia. Barulah kita ukur antara paksi ni, paksi tengah-tengah kantar ni ke skrin putih. So dapatlah jarak fokus dia. So kita tengok apakah hipotesis dia. Hipotesis dia adalah kalau ikut soalan, kantar cermin mata Puan Alia yang lebih tebal mempunyai jarak fokus yang lebih pendek. So kita ikut soalan Kalau tak nak ikut soalan, inilah teori. Semakin tebal kantar jempung, semakin pendek jarak fokus kantar. Atau apabila kantar ketebalan kantar cembung bertambah, dia punya jarak fokus kantar berkurang. Ikutlah mana yang awak nak guna semakin ke atau bertambah berkurang ke pun boleh. Tujuan untuk mengkaji jarak fokus bagi cermin mata tebal dan cermin mata nipis. Untuk mengkaji hubungan antara jarak fokus dan cermin mata tebal dan cermin mata nipis. Ini macam salah aja. Ya. Cermin mata tebal dan cermin mata nipis dengan jarak fokus. Mana-manalah untuk mengkaji hubungan antara cermin mata tebal dan cermin mata nipis dengan jarak fokusnya. Kalau tak nak guna cermin mata tebal, cermin mata nipis, gunalah ketebalan kantar cembung. So kita guna ketebalan kantar cembung. Jarak fokus, bergerak paras kita. Lepas tu jenis lilin. Soalan ni bagi lilin. Kalau dia nak bagi lampu suluh, gunalah lampu suluh. Cahaya putih, campur putih, mentor. Ikut soalan So di sini lilin, kantar cembung, tebal semua ni. Akhirnya dia punya alat pengukur dia tak bagi pembaris. So kita kena tambah pembaris. Biasanya soalan ni dia tinggalkan bekas atau dia tinggalkan alat pengukur.
Okey, prosedur, dia letakkan kantar jempung di atas pemegang kantar. Lepas letakkan kantar tu di mana antara lilin dengan skrin putih. Skrin tu diraraskan. Ukur jarak dia. Lepas tu ulangi dengan menggunakan kantar nipis. Okey, biasakan kita gunakan ayat yang lengkap. Lepas tu check adakah ayat tu memberi maksud yang tepat. Okay, letakkan kantar cembung. Okay, letakkan di antara lilin dengan skrin putih. Okay, skrin tu diraraskan. Okay, diraraskan supaya dapat imej yang tajam. Lepas tu ukur jarak antara skrin dengan kantar menggunakan pembaris. So, ulangi dengan menggunakan kantar nipis. Jadual dia ketebalan kantar, kantar tebal, kantar nipis. Jarak fokus mesti ada unit sentimeter. Okay, dapatlah 10 markah. Okay, so senang sahaja. Okay, yang kelima, soalan kelima tak ada. Okay.